Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrija sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini kita akan bincangkan masalah kepimpinan. Babu ma jaa fil imam. Bab yang telah datang untuk menjelaskan hadis mengenai hukum syarak atas pemerintah bagi sekalian manusia. Yang bincangkan bagaimana menjadi seorang pemimpin negara. Ketahuilah kiranya saudaraku, siapa menjadi pemerintah am atas sekalian manusia, hendaklah perintah dengan adil menurut sebagaimana yang disuruh oleh Allah. Maka raja besar dan sultan wajib atasnya memelihara rakyatnya, memberi perintah suruh, pelihara apa dia hukum Allah dan Rasulullah, dan memberi perintah menjauhkan apa yang ditegah oleh Allah. Jangan memberi mereka itu merosakkan agama atau mendatangkan apa-apa jalan yang merosakkan agama dengan jalan, dan jangan memberi mereka itu memperkecil-kecilkan hukum syarak atau mensesiakan haknya. Dan perintah rakyat itu menjaga siapa berlindung diri pada mereka itu, dan beri perintah hendaklah memerangi seteru muslimin. Maka tidak boleh sekali-kali pemerintah rakyat melainkan dengan barang yang diizin oleh Allah, dan maulah pemerintah itu tidak lain daripada menuntut keridaan Allah Subhanahu wa taala jua. Jadi perenggan yang pertama ini menjelaskan kepada kita tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, mesti melaksanakan keadilan. Keadilan dalam arti kata yang sebenar-benarnya, menurut takrif Islam. Ya, adil menurut takrif Islam, bukan takrif yang diterjemahkan oleh orang Melayu, iaitu tidak berat sebelah, tidak menyebelahi mana-mana pihak. Itu terjemahan Kamus Dewan Bahasa. Adil dalam bahasa Melayu. Adil dalam Islam ialah wad'u syai'i fi mahalli, letakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah adil yang diiktiraf oleh Islam. Kalau dikatakan songkok, adilnya letak di kepala, adil. Letak di lutut, tidak adil. Kan kadang-kadang tak songkok lutut, kadang-kadang tidak adil tu. Sian songkok tu, bukan tempat dia. Itu maknanya. Jadi adil dalam Islam ialah meletakkan sesuatu pada tempat. Dan dia kata hendaklah ia melaksanakan perintah amar ma'ruf dan nahyul munkar. Pemimpin mesti melaksanakan amar ma'ruf dan nahyul munkar, dan jangan ia memperkecilkan hukum syarak, jangan ia meremehkan hukum syarak. Mesti seimbang. Amar ma'ruf ada, nahyul munkar pun ada. Jangan amar ma'ruf saja ada, nahyul munkar tak ada. Maka pemimpin tidak melaksanakan tanggungjawab. Perlu diingat bahawa di padang mahsyar, pemimpin yang pertama merupakan orang yang paling berat disoal oleh Allah Subhanahu wa taala.
pemimpin yang pertama merupakan orang yang paling susah yang akan disoal oleh Allah di padang mahsyar. Yang kedua, ulama juga akan disoal oleh Allah apa yang telah mereka laksanakan, mereka jalankan tanggungjawab sebagai seorang ulama. Dua-dua akan disoal oleh Allah di padang mahsyar. Dan dia kata, hendaklah kita melaksanakan hak-hak Islam. Hukukul Islam mesti jalankan. Dan seterusnya, dia kata, pemimpin sebuah negara hendaklah melaksanakan sesuatu untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting. Sebabnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi khalifah, berhari-harian dia menangis kerana tak hendak menjadi pemimpin nombor satu itu. Orang desak, dia tak nak. Akhirnya dia terima juga. Dan waktu ia memimpin, tidak ada orang yang layak menerima zakat. Walaupun 2 tahun memerintah, tidak ada orang yang layak menerima zakat. Beberapa hari orang jalan mencari orang menerima zakat, tak dapat. Jumpa seorang, awak boleh terima tak zakat saya? Tanya orang tengah jalan. Kata orang tu, saya pun cari orang. Saya pun cari orang nak terima zakat saya, tak ada orang. Begitu hebat. Dia meninggal awal. Sebab Umar bin Abdul Aziz terlalu takut menjadi pemimpin. Satu ketika waktu ia membagi-bagikan tamar atau anggur atau apple begitu, anak dia, mungkin tamar, anak dia ambil sebiji, dia rampasnya balik, dia ambil balik daripada mulut anaknya itu, kerana ia takut sebiji tamar itu boleh menyebabkan tersembam dalam api neraka. Tamar itu sebiji hak rakyat. Hak rakyat. Suatu ketika apabila ia memasang lilin di rumah di pejabat untuk pentadbiran, untuk kerja jabatan, tiba-tiba anaknya datang, duduk depan. Dia tanya anaknya, kau datang ni urusan resmi ke, urusan negara ke, urusan sendiri? Urusan sendiri ayah. Oh sendiri. Dia padam lampu. Pasal ayah, ini pelita kerajaan. Kau datang ini adalah untuk tujuan peribadi, tidak boleh menggunakan harta negara untuk tujuan peribadi. Terlalu takut Umar bin Abdul Aziz dalam melaksanakan kepimpinan dalam sebuah negara. Nak laksanakan keadilan itu. Sebabnya Nabi Allah Daud AS bercakap dengan Luqman Al-Hakim, wahai Luqman, kata Nabi Allah Daud, engkau Allah nak lantik jadi pemimpin, kau tak nak. Aku Allah lantik jadi pemimpin, aku terima. Susah aku dia. Nabi Daud kata, susah aku di padang mahsyar, akan disoal oleh Allah, dekat manakah aku telah laksanakan kepimpinan sebuah negara itu. Nabi Daud pun takut. Walaupun dia dah jamin masuk surga, dia pun bimbang juga menjadi pemimpin. Nah, begitulah susahnya menjadi seorang pemimpin dalam sebuah negara. Hadis ini selalu kita dengar. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu bertanggungjawab dan akan disoal tentang tanggungjawabnya itu. Tiap-tiap kita akan soal. Jadi di sini dia kata, kalau ikut syariat, nah selesai. Dia kata, kalau ikut syariat, nah selesai masalah. Kalau tak ikut syariat, menjadi masalah. Nah betul. Jadi maknanya di padang mahsyar besok, tiap-tiap pemimpin akan disoal. Akan disoal, dia kata, bagaimana kamu dapat kepimpinan ini? Itu kan soal tu. Bagaimana kamu dapat kepimpinan ini? Apa caranya? Apa cara yang kamu dapat menjadi pemimpin ni? Disoal. Dan bagaimana kamu memimpin rakyat? Apa tanggungjawab yang telah kamu laksanakan terhadap rakyat?
semua akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah menjadi masalah. Sebabnya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali waktu dia memimpin, memang waktu itu rakyat mula dah hancur lebur. Apabila berlakunya peperangan, pembunuhan Sayyidina Osman, akhirnya terlantiklah Sayyidina Ali, dan rakyat ketika itu nampak gaya sudah rosak. Orang tanya Sayyidina Ali, wahai Ali, dia kata, waktu Sayyidina Osman perintah dunia, selamat sikitlah, sekarang ni berat sikit nampak, bagaimana boleh berlaku begitu? Sayyidina Ali jawab, waktu Sayyidina Osman merintah dulu, orang-orang yang macam aku, dia kata, waktu aku merintah ni, orang-orang yang macam kau ni lah. Betul. Begitu. Maknanya mula dah. Dah mula berat. Itu sebabnya Sayyidina Umar waktu nak lantik menjadi khalifah, ditolak. Dah mati Abu Bakar, baru diterima. Dan mereka ini melaksanakan kepimpinannya. Sayyidina Umar umpamanya, malam-malam kan dia berjalan round, tengok rakyat dia. Tiba-tiba ia terserempak dengan seorang perempuan yang sedang masak batu. Dijerangnya batu itu supaya anak-anak tadi sampai tertidur, nak tunggu batu nak empuk, tak empuk-empuk batu tu. Mak nak makan mak, itu tengah masak lah tu, tengah masak. Akhirnya anak tu pun tertidur. Sayyidina Umar pun sampai. Akhirnya Sayyidina Umar dengar berita begitu, dia pun balik ke Baitul Mal dan ambil gandum dan pikul gandum sendiri. Kata dia punya pengiring dia, biar saya pikul, tak payah, dia kata. Memikul gandum ni siapa pun boleh. Nak mikul tanggungjawab di padang mahsyar besok, itu yang payah, dia. Maka dia pun terus pergi ke rumah perempuan tadi, masakkan roti itu dan dinyuapkan budak-budak itu makan, baru dari beredar. Tuan rumah kata, awak lebih baik daripada Sayyidina Umar. Tu. Dia tahu itu Sayyidina Umar lah tu. Awak lebih baik. Tu. Maknanya Sayyidina Umar takut rakyatnya ada yang tak makan dan dia yang bertanggungjawab. Itu dia. Itu sebabnya Sayyidina Umar waktu dia memimpin, dia memberitahu kepada seusaha dia, jangan larang sesiapa pun yang nak berjumpa dengan dia. Jangan larang sesiapa pun yang nak berjumpa dengan dia. Siapa nak jumpa, masuk. Itu dia undang dia. Pasal dia kata dia khadimul ummah, khadam kepada rakyat, khadam kepada umat. Maka rakyat boleh bertemu Sayyidina Umar pada bila-bila masa. Sebab satu hari ia tertidur di bawah pokok Sayyidina Umar. Dia tak ada outrider, tak ada jaga, tak ada security, tak ada. Orang gerak dia tengah jalan. Bangun. Hantar saya rumah Sayyidina Umar, dia kata. Hantarkan saya rumah Sayyidina Umar. Dia bawa lah. Naik ke rumah Sayyidina Umar, mana rumah sendiri. Naik. Saya bukan nak jumpa awak, saya nak jumpa Sayyidina Umar, dia kata. Saya lah Sayyidina Umar, dia kata. Maknanya dia orang tak kenal Sayyidina Umar. Tapi biasalah, maknanya bila dia meninggal kena bunuh. Adil Sayyidina Umar itu melaksanakan tanggungjawab. Tapi masih ada orang yang tak bersetuju dengan dia. Fal amirul ladhi 'alan nas ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Maka raja yang merintah atas sekalian manusia ialah pemerintah dan pemelihara, penjaga dan pengurus mereka itu, dan mendirikan apa hukum dera dan hukum-hukum lain, dan ialah yang menanggung apa-apa salah yang diperintahnya itu, apabila taksir daripada pemerintah itu. Raja ni, pemimpin ini, dia seorang pemerintah, seorang pemelihara, seorang penjaga, seorang pengurus,
dan melaksanakan hukum-hukum Islam terhadap rakyatnya. Di sini sebut hukum dera, mana hukum hudud, hukum qisas, mesti dilaksanakan oleh pemimpin. Kalau tidak, nanti disoal di padang mahsyar, mengapa hukum-hukum Allah tidak terlaksana dalam sebuah negara. Itu sebabnya kita kena menung-menungkan juga. Pasal kita ni rasa dah semayang dah ni. Semayang sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji sudah, wirid sudah, semayang malam pun sudah, baca Quran pun sudah. Ada beberapa perkara lagi yang akan disoal oleh Allah pada mahsyar, sama ada berjawab ataupun tidak. Itu yang patut kita takut juga. Memanglah kalau dikubur, imam mengajar menjawab 5-6 soalan tu aja, kan? Ma rabbuka, ma imamuka, ma nabiyuka, ma dinuka, ma ikhwanuka. Itu saja soalan, ma qiblatuka. Ada lagi soalan-soalan lain akan timbul di padang mahsyar mengenai cara hidup kita itu. Itu yang kita bimbang. Kita mesti rasa tak berapa tenang rasanya. Apakah kita ini akan diheret oleh malaikat di padang mahsyar besok dengan siap dengan dia punya rantai dia, atau kita ini termasuk golongan ashabul yamin? Jangan ashabul shimal, mesti ashabul yamin. Dan pemerintahlah yang menanggung apa-apa salah-salah yang diperintahkan. Kesalahan-kesalahan yang diperintah, kalau salah itu sah. Jangan kita, itu sebabnya Sayyidina Umar kata, orang yang berebut-rebut minta jawatan, aku tak bagi. Nabi pun pesan, mana-mana orang minta jadi qadi, dia tanggung sendiri. Tapi kalau dia diperintahkan jadi qadi, Allah akan bantu dia. Sebab jadi qadi pun payah. Jadi qadi pun payah. Nabi kata, al-qudatu thalathatun, qadiyan fin nar wa qadin fil jannah. Hakim itu ada 3. 2/3 masuk neraka, 1/3 masuk syurga. Tiap-tiap 3 orang qadi, hakim, 1 masuk syurga, 2 masuk neraka. Itu qadi tu. Pasal jadi begini, pasal dia tak laksanakan hukum yang sebenar. Kalau qadi itu menjatuhkan hukum zina RM3,000, macam mana qadi pada mahsyar besok? Itu panjanglah soalan dia. Ini dibincangkan lama hal ni. Apa hukumnya qadi itu sendiri? Disabitkan kesalahan berzina, jatuh hukum RM3,000. Kan ajaran salah. Ayah pin pun salah, ini pun salah. Sekian maklumkan. Laki-laki yang jadi pemimpin, pemelihara atas isteri rumahnya pula. Demikian juga seorang laki-laki yang berumah tangga, atau laki-laki yang beranak isteri, atau laki-laki yang wajib atasnya mengurus orang-orang rumah daripada ibunya atau adik kakaknya atau hamba sahayanya dan lainnya, maka lazim atasnya menguruskan sekalian yang dalam rumah itu daripada nafkahnya dengan adil, yang tidak boros amat dan tidak pula ditahan amat, dan baik pergaulannya, tidak marah pada yang tak patut dimarah, dan yang patut diajar maka diajar, menegur ajar tegur, dan yang patut diserahkan belajar maka diserahkan belajar, dan yang sakit carikan ubatnya, dan pelihara sakitnya, dan disuruh melihara dirinya, dan memelihara meraihkan orang yang datang dan orang yang sekampung, dan dijaga segenap perkara yang bersangkut paut dengan mereka itu menurut sebagai dalam syarak, maka menyalahi daripada sekalian sebab itu yang berjalan laki-laki itu sama isteri rumahnya dengan tidak adil, maka atasnya tertanggung apa dosa dan kesalahan yang jadi sebab daripada taksirnya. Demikianlah sabda sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah sabda sallallahu alaihi wasallam. Ini dia tukar pula kepada seorang suami pula, seorang ayah, seorang bapa. Bapa seorang suami wajib memberi nafkah yang selayaknya kepada isterinya dan kepada anak-anaknya.
dan orang-orang yang wajib ia tanggung. Mak bapak wajib tanggung dengan 2 syarat. Pertama, dia memang miskin. Yang kedua, dia sudah terlalu tua, sudah tidak boleh lagi mencari nafkah. Wajib anak menanggung nafkah bapaknya. Wajib. Itu dia tanggungjawab. Dan kedua orang tua dia tidak boleh bagi zakat, pasal dia yang tanggung. Syaratnya 2 saja, miskin dan tua, uzur, tak boleh bekerja. Wajib anak yang menanggung perbelanjaan kedua orang tuanya. Sebagaimana orang tua dulu wajib memberi nafkah kepada anaknya waktu anaknya kecil dan miskin. Itu syarat. Jadi dia kata suami pun jangan marah isteri pada tempat yang tak selayaknya dimarah. Hendaklah ditegur kalau sesuatu itu yang tak sesuai dilakukannya. Jangan dimarah mereka itu sepanjang-panjang zaman. Silap marah, silap marah. Betul tak terima kasih pula. Kalau dia masak nasi betul, tidak pula ia terima kasih. Tapi kalau salah, dia marah. Kita betul macam lampu merah. Jalan hijau terjalan, merah kita berhenti. Langgar lampu merah, kena saman. Kita berhenti lampu hijau, tak dapat apa-apa ganjaran. Dalam Islam tak. Kalau kita buat baik, dapat pahala. Kita tidak isap rokok kerana kita kata makruh, dapat pahala. Ninggalkan minum arak kerana takut kepada Ta'ala, dapat pahala. Mana tinggal pun dapat pahala, buat pun dapat pahala. Positif dapat, negatif pun dapat. Kita dengan isteri pun begitu. Isteri ini hendaklah dianggap sebagai rakan seperjuangan, bukan hamba. Kalau dia penat, jangan kita senang lenang aja, nak suruh-suruh cepat. Balik je petang ke 5 ke 6, kopi O 2, mi goreng 1. Ingat restoran ke? Ya, begitu. Salah. Warrajul ra'in ala ahli baitihi wa mas'ulun anhu, dan seorang laki-laki yang berumah tangga berahli ia sebagai pemelihara dan penjaga dan pengurus atas orang-orang rumahnya, dan ialah yang tertanggung daripada baik jahat yang diperbuat ahli rumah itu. Maknanya isteri kita yang tanggungjawab. Kalau kita semayang, dia tak semayang, kita masuk neraka. Dia semayang, kita semayang. Isteri semayang, suami tak semayang, isteri masuk surga. Pasal kuasa isteri tak ada pada suami, kuasa dia tak ada. Suami ada kuasa kepada isterinya. Awak mesti semayang. Kan ada undang-undang dia. Tak ikut, dianggap menderhaka pada suami, menderhaka pada Allah Ta'ala. Tinggalkan dari tempat tidur. Tidur bawah katil, berasa. Degil juga, mula-mula nasihat. Degil bau, tinggalkan tempat tidur. Tapi tidak boleh tidur surau, tak boleh. Kita tidur rumah juga. Tidur beranda boleh, bilik air boleh. Sukatilah. Degil juga bau pukul. Pukul sekadarnya, yang tidak mencacatkan badannya. Jangan pukul mukanya, nanti rosak mukanya. Jangan pukul badannya, rosak anggotanya. Ambil kain pelikat, pukul sikit dah. Tolong. Tapi action mak dia tak sakit pun. Payah pula gitu. Kemudian isteri pula. Isteri jadi pemelihara rumah suaminya. Isteri apabila ia tinggal di rumah suaminya, tentulah rumah itu di bawah jaganya dan pemeliharaannya. Maka yang lazim atas isteri, jaga harta suami, pelihara daripada membinasakannya, dan tidak diboroskan dengan tidak izinnya, seperti taruhnya wang di rumah atau beras atau kain pakaian, janganlah isteri boroskan. Dan jangan memberikan pada sesiapa yang tidak dengan seluruhnya dan sukanya, atau dibuang-buang kemudian daripada telah banyak dimasak. Bahkan memasak dan makai apa-apa yang di rumah itu pun adalah dengan sepatutnya, dan apa yang patut diuruskan oleh isteri dan meraihkan wajib atasnya, uruskan dan raihkan suami atau orang-orang
tandangannya, orang datang ke rumah, dan memelihara menjaga anak-anak dan kuli-kuli di rumah, maka semuanya lazim atas isteri. Maka apabila taksir isteri itu dari pemelihara menjagakan atas kadar upayanya, maka atasnya tertanggung baik jahat yang jadi itu. Maka itulah yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri pun begitu juga. Isteri pemelihara rumah, jaga rumah. Jangan membenarkan sesiapa masuk ke rumah tanpa izin suaminya. Dan jangan keluar rumah kalau tidak seizin suaminya. Suami pun pula tak boleh pula buat undang-undang, awak jangan keluar ke mana-mana, apa hal pun jangan. Jangan terbakar rumah, tak pasal kawan tu. Sebabnya zaman Nabi seorang perempuan ditinggalkan oleh suaminya dan musafir, dan suaminya berpesan, awak jangan ke mana-mana. Nak pesan tu, tuan-tuan, jangan buat begitu. Awak nak keluarlah kalau ada hal, tak apa. Ini dia buat syarat mutlak, awak jangan ke mana-mana. Tiba-tiba suami, mak dia sakit, dia nak pergi ziarah. Suami pesan jangan ke mana-mana. Dia pun hantar utusan minta kepada Nabi kebenaran. Ya Rasulullah, Sasanuni, suaminya pesan jangan keluar ke mana-mana. Maknya sakit, dia nak ziarah, boleh ke tidak? Nabi kata tidak ada jalan baginya untuk menziarahi ibunya. Tidak ada jalan baginya untuk menziarahi ibunya. Tak pergi dia. Tak lama dengar berita, mati pula mak dia. Hantar utusan lagi Rasulullah, ya Rasulullah, nak ziarah mak dia, mak dia meninggal. Nabi kata tidak ada jalan untuknya untuk ziarahi ibunya. Tak pergi dia. Pasal suami dia pesan jangan keluar. Meninggal maknya. Dan ada riwayat mengatakan bahawa Nabi bermimpi maknya masuk syurga, pasal mak itu telah berjaya mendidik anaknya menghormati suaminya, mentaati suaminya. Kan mahal tu. Sekarang tidak ulang kadang mak mentua acum lah anak dia, minta cerai pada suami dia. Tu kelebihan orang sekarang pula. Mak mentua buat apa, suami kau tu duit minta dia, minta cerai, kau cerai kan? Banyak berlaku sekarang ni. Mak mentua tahan anak dia, tak bagi balik rumah suami dia. Banyak berlaku sekarang ni. Ini masalah. Yang keduanya, mak lah jangan ganggu hal ehwal rumah tangga anaknya. Dinasihatkan supaya ia mentaati suaminya. Sayyidina Ali berpesan kepada Fatimah, wahai Fatimah, kalau Ali marah kepadamu dan dia tak maafkan kesalahanmu, selepas itu kau mati wahai Fatimah, aku tak semayangkan jenazahmu. Kan berat tu. Nabi pun pesan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Mana-mana orang perempuan mati, meninggal dunia, dan suami masih sayang kepadanya, dia akan masuk surga. Makna masuk surga tu kan mudah. Nak masuk neraka pun mudah juga, lawan ajalah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa hiya mas'ulatun anhum, dan isteri itu ialah yang memelihara, menjaga atas rumah suaminya, dan ialah yang menanggung baik jahat yang jadi dari isteri rumah suaminya. Maknanya isteri di rumah dia bertanggungjawab. Jadi kalau tengok dalam bab kekeluargaan pula, dia kata hendaklah isteri itu berusaha mencari jalan supaya suami apabila balik tidak melihat sesuatu yang menyakitkan hatinya. Itulah. Mana suami tak suka sampah. Sebab suami sampai, cepat-cepat buang sampah. Begitu. Cepat-cepat buang sampah. Begitu. Nabi dulu, Nabi berpesan, kalau sekiranya kita balik dari musafir, beritahu isteri, suami akan balik sekian-sekian hari. Mana rumah dah selesa dah dilihat. Nabi balik musafir, hantar utusan, beritahu isteri-isterinya, Nabi akan sampai sekian-sekian. Begitu. Kita tak payah kan, Nabi telefonnya. Dah sampai airport dah ni. Supaya isteri
menyiapkan rumah supaya suami tidak melihat sesuatu yang menyakitkan matanya. Itu memang. Habis. Abdi, ini hamba abdi pula. Abdi pemelihara atas harta tuannya, kerana abdi itu dimiliki oleh seorang supaya jadi tempat percaya bagi menjaga hartanya dan menolong apa yang berat ringan tuannya mengerjakannya. Ini hamba ni maknanya orang zaman dulu lah disebut hamba abdi. Abdi pun maknanya hamba juga. Abdi pun hamba, hamba pun hamba. Jadi hamba abdi, jadi dua kali hamba. Habis. Tiap-tiap orang itu pemelihara dan penjaga atas apa yang dipeliharanya. Seperti raja, maka yang dipelihara dan diperintahnya dan jaganya iaitu rakyatnya. Dan orang besar masing-masing ada juga yang dipeliharanya. Itu orang-orang yang di bawah hukumnya yang diizinkan oleh rajanya. Begitu hakim dan penghulu semuanya ada orang yang dipeliharanya dan dijaganya. Hingga seorang laki-laki yang beranak isteri dan berkhadam dan berkuli, maka ia pemelihara juga. Dan hingga perempuan yang bersuami memeliharakan harta suami dan anaknya, maka ia pemelihara juga. Dan hingga abdi atau jariah pun pelihara juga bagi harta tuannya, maka ia pelihara dan penjaga juga. Dan hingga ia seorang diri tidak beranak, tidak beristeri, maka ia pemelihara juga, iaitu memelihara dan menjaga dirinya, biar mengerjakan barang yang disuruh syarak dan menjauhkan apa yang tegahnya. Ini dia hurai panjang. Maknanya kita ni kesemuanya bertanggungjawab. Pemimpin atas, pemimpin bawah, bapa, suami, orang yang tak beranak pinak pun dia juga pemelihara. Itu menjaga diri sendiri. Dia juga pemimpin terhadap diri sendiri. Dia mesti bawa diri dia menurut hukum syarak. Meninggalkan apa yang tegak oleh syarak, kitalah memimpin diri kita sendiri. Jadi kullukum ra'in, setiap kamu itu bertanggungjawab dan akan disoal tentang tanggungjawabnya itu. Habis. Babu ma jaa fi ta'atil imam. Bab yang menjelaskan iaitu perintah imam, menurut perintah imam dan gantinya. Hukum kita mentaati kepada pemimpin dan orang-orang yang diberi tanggungjawab sebagai pemimpin di bawahan. Apa katanya? Dalilnya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hajjatil wada' wa alaihi burdun qad iltaqa bihi min tahti ibtihi. Ya. Maksudnya, telah aku dengar dengan telingaku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ia pada masa mengerjakan haji wada', dan kami bersama-sama pada masa ia berkhutbah itu. Aku lihat atas tubuhnya kain yang disendangkannya, dibelekatnya dari bawahnya ke bahunya. Katanya, qalat fa ana anzuru ila adlati adudihi tartajju. Kata Ummul Husain, aku nampak dengan mata kepala akan gumpalan daging kucing Nabi itu. Kucing-kucing, gelenganlah. Gementar oleh kuat dan bersungguh hati ia mendengarkan khutbahnya pada kami. Apa katanya? Hai manusia, hendaklah takut sekalian kamu daripada melanggar hukum Allah, iaitu jika jadi pemerintah atas kamu oleh seorang abdi bangsa Habsyi yang kudung sekalipun, hendaklah dengar oleh sekalian kamu dan turut sekalian perintahnya itu. Yakni jika sehodoh-hodoh orang lagi berasal hina sekalipun, hendaklah supaya pemerintah atas sekalian kamu hendaklah turut dengan dengar apa perintahnya, selama ia mendirikan dan menjalankan bagi sekalian kamu akan kitabullah yang dihukumkannya seperti barang yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Nabi pesan dalam khutbah wada' ni sampai timbul lewat leher ni, timbul tak ilmu berat, timbul maknanya bersungguh Nabi syarah tu.
Apa Nabi pesan? Dia kata hendaklah kita taat kepada pemimpin. Itu hukum pula tu. Tadi diperintahkan pemimpin adil. Rakyat pula. Rakyat wajib taat kepada pemimpin walau pemimpin tu orang gelap. Hitam legam, orang Habsyi. Besar hidungnya. Berkeriting rambutnya. Hitam dia. Wajib taat. Syarat hendaklah pemimpin itu ikut hukum Allah. Hendaklah pemimpin ikut hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Maka wajib kita mentaati pemimpin itu. Nisbah kepada peperangan lain pula. Ini taat walaupun itu walaukan abdan habasyian, walaukan hamba abdi pun dia berorang yang hina, tapi dah jadi pemimpin dia wajib taat selama mana pemimpin itu taat pada hukum Allah, melaksanakan hukum-hukum yang terdapat dalam kitabullah dan sunnahnya. Begitu. Siapa yang sebut tadi? Imam besar dan gantinya, iaitu seperti khalifah dan raja besar dan sultan, maka ialah amir dan imam besar. Adapun gantinya itu pemerintah-pemerintah seperti qadi dan orang-orang yang jadikan oleh imam itu gantiannya pada satu tempat atau negeri atau sebagainya. Telah berfirman Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ul amr minkum. Maksudnya taat kepada pemerintah atasan, orang bawah pun pegawai kerjaan pun kena taat selagi mereka taat kepada perintah Allah dan melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, dikehendaki dengan ulil amri itu iaitu orang-orang yang diwajibkan Allah taatnya daripada pemerintah dan raja-raja. Maka inilah qaul jamahir as-salaf dan khalaf daripada orang-orang yang mentafsirkan Quran dan orang-orang ulama fiqh dan lain daripada mereka itu. Dan kata qila mereka itu ialah ulama, dan kata qila mereka itu ialah raja-raja dan ulama-ulama. Dan ada pun orang mengatakan ulil amri itu ialah sahabat sahaja, tidak lain lagi, maka iaitu salah je. Maknanya kan dia taatlah kamu kepada Allah, taat kepada pemimpin dan ulil amri. Siapa ulil amri itu? Iaitu pemimpin atasan. Pemimpin atasan yang wajib kita mentaati mereka itu. Itu sebab ni dalam ati Allah, ati Rasul ni dia sebut ati Allah satu, ati Rasul satu, dua kali. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Wa ul amri tak ada pula ati'u lagi. Yang kena ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ati'u ulil amr. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan taatlah kamu. Dia tak sebut wa ulil amri. Maka ulama mentafsirkan taat kepada Allah itu mutlak, tanpa soal. Taat kepada Rasul pun mutlak, tanpa soal. Taat kepada pemimpin itu tidak mutlak. Maknanya kalau pemimpin itu tidak ikut hukum Allah, maka tidak wajib kita mentaati mereka itu. Habis. Babu ma ja'ala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini bab nak menceritakan tidak wajib taat kepada pemimpin, kepada makhluk dalam melaksanakan penderhakan kepada Allah. Kita wajib taat kepada pemimpin. Kalau pemimpin itu suruh buat maksiat, tak wajib taat. Gitu. Ya. Telah diterangkan pada hadis yang lalu, wajib taat kepada imam-imam yang besar dan pemimpin-pemimpin. Tetapi wajib taat itu selama ia tidak menyuruh membuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Maka apabila suruhnya seorang muslim memperbuat barang yang ditegah oleh Allah, maka tidak boleh taat dan tidak boleh dengar perintahnya. Maknanya kita wajib taat kepada pemimpin selama mana pemimpin tidak suruh kita
melaksanakan perbuatan maksiat. Itu. Tapi kalau selagi tak suruh maksiat, wajib taat. Itu pun mutlak juga. Tidak mutlak. Dalilnya firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'il muslim bima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah. Maksudnya mendengar akan suruh dan tegah raja dan pemerintah yang di bawahnya itu, dan menurut apa yang diperintahnya itu wajib atas tiap-tiap seorang yang Islam, sama ada disuruhnya itu barang yang disukai hati atau dibencinya, dan wajib itu selama tidak disuruhnya dengan maksiat. Maknanya wajib taat kepada pemimpin selama mana ia tidak suruh buat maksiat. Kalau suruh buat maksiat, tidak wajib ditaati arahan itu. Kita tak tahulah kita sekarang ni telah pun diisytiharkan oleh pemimpin kita nak memberi percuma kondom itu dan injection itu. Tak tahu itu sama ada ini bercanggah tidak atau tidak. Ikut hukumnya tetaplah bercanggah. Pasal seolah-olah kita menggalakkan mereka itu buat maksiat. Jadi akan disoal daripada mahsyar wang yang telah digunakan untuk tujuan membantu mereka-mereka yang buat maksiat akan disoal kepada pemimpin, dan semua rakyat akan disoal daripada mahsyar mengapa membiarkan perbuatan maksiat itu dengan secara terbuka. Habis. Fa in amara fa in umira bi maksiatin fala sam'a alaihi wala ta'ah. Maka jika suruhnya atau diajaknya berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah, maka tidak harus dengar atasnya dan tidak harus menurutnya. Seperti disuruhnya atau diajaknya berjudi, main bangsawan, disuruhnya merampas dan ambil harta orang dengan bukan jalan yang disuruh oleh Allah dan sebagainya, maka tidak wajib didengarkan dan tidak wajib ditaati. Maknanya kalau suruhnya mencuri, suruhnya berjudi, suruhnya kita buat maksiat, maka arahan tidak wajib ditaati. Menurut perintah raja dan pemimpin, telah ijma' ulama mengatakan wajib menurutnya pada yang bukan maksiat. Dan ijma' seluruh ulama atas haram menurutnya pada maksiat. Arahan-arahan yang haram tidak wajib ditaati. Menurut perintah itu mengapa diwajibkan oleh syarak? Kata Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, beberapa banyak hadis yang memecutkan atas orang-orang Islam itu. Menurut pemerintahnya Islam wajib turut itu pada sekalian ahwal. Mengapa? Sebab pun wajib itu supaya menjadi satu kalimah sekalian orang Islam, kerana sungguhnya berselisihan dan berlawanan itu membawa kepada binasa hal ehwal orang-orang Islam pada agamanya dan negerinya. Maknanya dia perintahkan mengapa kita wajib dengar untuk menjaga keselamatan dan keamanan dan keharmonian dalam sebuah negara. Kalau rakyat tak ikut perintah, huru-hara negara. Oleh itu wajib ikut apa yang perintah selama tidak bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu kalau pemerintah muslimin itu meninggalkan mendirikan sembahyang dan tidak menyeru kepadanya, dan demikian juga di sejumhur mereka itu, jadi tersimpul jadi pemerintah muslimin itu orang-orang bid'ah. Dan telah berkata setengah dari ulama,
Basrah tersimpul baginya dan berkekalan baginya kerana ia ditakwilkan. Jadi maksudnya, kalau pemerintah tidak menyuruh semayang dan dia juga tidak mendirikan semayang, itu dia, maka ulama berkata mereka ini masih lagi boleh jadi pemimpin. Tapi kalau melarang semayang, itu bahaya. Maknanya kalau dia tak semayang, masih boleh pakai lagi. Pasal kita di segi undang-undangnya dalam Islam tidak boleh memerangi pemimpin. Tak boleh. Walaupun pemimpin itu maksiat, tapi syaratnya dia masih membenarkan rakyatnya semayang. Kalau dia sudah menahan rakyat semayang, boleh menjatuhkan pemimpin secara kekerasan. Dan tidak boleh kita memberi kebenaran ataupun kita bersekongkol dengan negara luar untuk memerangi negeri kita. Tak boleh. Tak boleh kita menolong negeri lain untuk menyerang negeri kita. Tak boleh. Kerana walaupun pemimpin kita zalim, tak boleh juga. Pasal orang luar tidak tahu. Tidak tahu selama manakah kejurannya. Itu undang dalam negara-negara Islam gitu. Tak boleh, itu syarat. Kalau dia menahan kita semayang, pemimpin itu boleh dijatuhkan secara kekerasan. Macam kita semayang juga lah, kan? Kalau semayang, imam itu kesalahannya sedikit, boleh ditegur, subhanallah itu. Kata dia salah rakaat, naik 5 pula main syak, subhanallah, boleh tegur. Tetapi kalau kain dia koyak, kena ambil alih jawatan. Tak boleh subhanallah. Subhanallah, dia pun heran, benda pula subhanallah ni, kan? Maka makmum itu naklah melangkah ke depan, ambil alih jawatan imam cara kekerasan. Imam mesti faham, dia mesti tengok sebelah ni, dia pun cabut. Tak boleh dia kata terdarah sebelah ni. Tak boleh. Itu undang. Itu belajar negara ni kepada semayang, itu undang. Dan telah berkata jamaahir ahli sunnah daripada fuqaha dan muhaddithin dan mutakallimin, tidak jadi terpecat imam besar itu dengan fasik dan zalim, dan baginda dan tidak boleh dipecat akan dia, dan tidak harus melawannya dengan sebab demikian itu. Bahkan wajib memberi nasihat dan menakutkannya, kerana ada beberapa hadis yang datang menerangkan yang demikian itu. Betul. Mana ahli sunnah, fuqaha dan muhaddisin mutakallimin mengatakan bahawa tidak boleh pecat imam yang fasik dan zalim. Boleh. Jadi kalau kita dalam negara demokrasi, dia ada jalan lah untuk memecat mereka itu. Dan habis bab pemimpin, termasuk dalam bab belaga ayam. Sama akan datang, wallahu a'lam. Apa hukumnya melaga ayam? Ada ni. Maknanya laga ayam zaman Nabi dulu pun dah ada dah. Bukan sekarang. Zaman dulu pun dah ada. Laga ayam lagi dah ada. Dia panggil tahrish. Bainal bahai, maknanya melagakan binatang-binatang. Memang kita kan suka mula spider kan, kecil, ikan belaga kan. Tak lemak ayam. Lepas itu anjing, lepas itu orang belaga. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Ya. Soalan hadis Sayyidina Umar tu. Hadis Sayyidina Umar yang Jibril turun menyoal benda iman, benda Islam dan benda apa namanya ihsan. Dalam Islam disebut rukun Islam itulah kan. Ini adalah merupakan tanggungjawab individu. Puasa, zakat, haji masing-masing mesti buat. Amar ma'ruf ni bukan hukumnya fardu kifayah. Ada sebut dalam Quran, dalam hadis-hadis yang lain. Maka membuat kesimpulan hadis-hadis ini mesti merangkumi semua hadis. Jadi maknanya
Kalau kita lihat kepada rukun Islam, maknanya kalau buat yang 5 tu okey lah, kan? Itu di sisi individunya. Dari segi hukum amnya, maka amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu kifayah. Itu sebabnya dia tak sebut dalam Islam di sini sembahyang berjemaah, tak ada juga, kan? Baca Quran pun tak ada, wirid pun tak ada, zikir pun tak ada, menyambut tetamu pun tak ada. Pasal itu semuanya benda-benda yang datang kemudian. Dan hadis ini pun hadis yang awal-awal lagi, basic dia. Jadi maknanya hadis itu asal, basic dia itulah dia 5 perkara. Tapi apabila sudah berkembang luas, mesti ada tanggungjawab yang lain selepas itu. Begitu. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar ini memanglah dalam hadis man ra'a minkum munkaran. Ra'a di sini bukan tengok, barang siapa yang nampak, bukan. Ra'a di sini mana siapa yang tahu. Siapa yang tahu ada kemungkaran yang berlaku di mana-mana. Bukan ra'a di sini dengan mata. Mata ni betul lah, dengan mata pun mata. Dan kalau ia tahu, man dia telah mendengar ada berita berlakunya maksiat, maka hendaklah ia ubah. Ubah di sini ni biyadihi ni bukan dengan tangan, dengan kuasa. Mana pemimpin, kuasa yang ada padanya. Kalau ada kelab malam, kuasa yang ada pada boleh tutup kelab malam tu, ditutup. Itu. Kalau judi, dia kuasa dia ada, tutup judi itu. Itu kuasa dia ada. Bukan kita lempang muka orang, tak boleh, salah. Kan? Kemudian bilisan ni tak boleh dengan tangan, dengan lidah. Itu orang yang boleh bercakap. Dengan tangan kuasa pun tak boleh, cakap pun tak boleh, hati sekurang-kurangnya ada benci benda itu. Itu pun koman sangatlah, standard rendah sangat. Jadi dalam hadis yang ada permainan yang lain, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Maknanya orang zalim pun kena, orang yang tak zalim pun kena kalau membiarkan benda itu berlaku. Itu sebabnya dalam satu hadis yang lain pula, Nabi kata, tahukah apakah kaifa antum, bagaimana pandangan tuan-tuan, Nabi kata, kalau orang perempuan sudah mula menderhaka, orang-orang muda sudah mula fasik. Kata sahabat, adakah begitu ya Rasulullah? Nabi terlebih daripada itu pun ada. Apa pula ya Rasulullah? Apabila orang meninggalkan amal ma'ruf, amar ma'ruf, dan tinggalkan nahyul munkar. Adakah begitu ya Rasulullah? Lebih daripada itu pun ada. Apalah? Apabila orang tengok yang mungkar itu ma'ruf dan yang ma'ruf itu mungkar. Ada berlaku Rasulullah? Lebih daripada itu pun berlaku. Apa pula? Apabila orang suruh ma'ruf, suruh mungkar, orang cegah ma'ruf. Betul. Kan berat tu. Jadi maknanya amar ma'ruf ini mesti ada jalan. Nahyul munkar pun mesti ada. Jangan ada amar ma'ruf, mungkar tak ada yang nak mencegahnya. Yang ketiga soal apa? Ya, ma'ruf kebaikan yang dilihat oleh masyarakat benda baik. Miskin ni tarifnya ialah orang itu ada usaha dan ia boleh mencari nafkahnya, tetapi tidak memadai apa yang patut digunakannya. Dia nak gunakan sehari RM10, dia dah ada RM7 je, tak cukup RM3. Orang fakir lagi bawah, dia tidak ada usaha atau ada usaha yang tak langsung tidak boleh menutup ke perbelanjaan dia seharian. Kalau RM10 dia RM1 je ada, ataupun tak ada langsung. Itu fakir. Mazhab Syafi'i lah. Mazhab lain dia terbalik. Ya, awal-awal dah disebut tadi, wajib mentaati pemimpin apabila pemimpin itu melaksanakan hukum Al-Quran dan Sunnah. Sebut awal-awal seluruh negara yang diperintah. Sekian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim
واهدنا بالآيات والذكر الحكيم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.